Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar-pelajar calon-calon SPM 2022. Bersama dengan saya hari ini, Cikgu Adenan, MRSM Arau, saya akan buat sedikit perkongsian berkaitan dengan macam mana kita nak menguasai teknik untuk menjawab soalan yang berbentuk stimulus ataupun rangsangan. Sebagaimana kita sedia maklum, soalan stimulus ini merupakan soalan format baharu SPM bagi menggantikan kertas 3 secara basicnya. Jadi, perlu untuk pelajar-pelajar menguasai kerana setiap tahun dalam silibus baru ini sememangnya ada soalan berkaitan dengan stimulus, bukannya satu, mungkin dua, mungkin tiga soalan. Jadi konsep teknik perlu untuk dikuasai oleh pelajar-pelajar. Okey, jom kita terus. Apakah yang akan saya kongsikan pada hari ini? Okey, pertama, untuk persediaan pelajar berkaitan dengan stimulus ini, pertama dah tentulah pelajar-pelajar perlu untuk menguasai teknik untuk menjawab stimulus itu bagaimana. Yang kedua, latihan perlu untuk lebih kerap. Kenapa latihan ini perlu kerap pelajar-pelajar lakukan? Sebab kita nak tengok sejauh manakah tahap penguasaan pelajar-pelajar, tahap pemahaman awak berkaitan dengan teknik untuk menjawab stimulus itu. Yang ketiga, kita juga perlu untuk menguasai isu-isu semasa. Sebab isu semasa ini sangat penting untuk menyokong teknik untuk menjawab soalan stimulus. Dan yang terakhir, pelajar-pelajar tolong jangan lupa berkaitan dengan buku teks tingkatan 5 halaman 11 hingga halaman 15. Dalam halaman 11 hingga 15 ini mengandungi banyak contoh-contoh jawapan kebat, contoh-contoh isu semasa yang pelajar-pelajar boleh gunakan, bukan sahaja kepada soalan kebat stimulus, tetapi kebat biasa pun akan sangat membantu pelajar-pelajar. Okey, berikutnya jom kita tengok berkaitan dengan tips and trick bagi menjawab soalan stimulus ni. Okey, kalau untuk tips and trick bagi menjawab soalan stimulus ini sebenarnya, untuk stimulus ini kita kena faham terlebih dahulu. Ianya boleh datang daripada pelbagai bentuk. Boleh datang daripada bentuk peta, boleh datang juga daripada bentuk petikan, boleh juga berdiri sebagai gambar, jadual, carta. Itu adalah rangsangan. Sebenarnya dalam stimulus ataupun rangsangan itu mengandungi beberapa perkara yang akan membantu calon-calon untuk menjawab soalan. Sebab itu pelajar-pelajar perlu untuk memahami bahan yang diberikan dalam setiap soalan stimulus. Yang kedua, perlu untuk pelajar-pelajar ataupun calon-calon SPM meneliti kata tugas dalam setiap soalan stimulus. Sometimes ataupun kadang-kadang dia boleh tanya berkaitan dengan jelaskan maklumat. Itu mungkin pelajar-pelajar dah terbiasa. Mungkin juga dia boleh kata huraikan mesej. Ataupun juga boleh keluar berkaitan dengan berikan ulasan berkaitan dengan maklumat yang diberikan. Item-item itu memerlukan pelajar-pelajar membuat penaakulan yang teliti kerana setiap item sebutan ataupun perkara yang diberikan itu mempunyai kaedah ataupun teknik yang berbeza-beza untuk menjawab soalan. Yang ketiga, pelajar-pelajar, cikgu amat menggalakkan untuk semua perlu untuk membaca soalan terlebih dahulu baru kita fokus kepada petikan. Jangan baca petikan dulu baru kita tengok soalan. Sebab apa saya kata macam tu pelajar? Bila mana kita baca dulu soalan, kita bergerak kepada petikan, kita punya akal kita akan signage waktu kita membaca tu, waktu kita melihat kepada stimulus, apakah yang perlu untuk kita fokus? Apakah yang perlu untuk kita cari? Maklumat ke, kesan ke, mesej ke? Jadi cikgu amat menggalakkan pelajar-pelajar baca soalan terlebih dahulu, kemudian gariskan dalam petikan yang diberikan. Dan yang keempat, kita ada satu teknik yang perlu untuk pelajar-pelajar buat sesuatu, iaitu konsep 1+7, 1+7. Itu nanti cikgu akan kongsikan sewaktu kita tengok soalan-soalan nanti. Okey, jom cikgu tunjukkan satu contoh soalan. Okey, pelajar-pelajar, mungkin gambar ni pelajar-pelajar is quite familiar dengan gambar yang diberikan ini. Ini merupakan gambar yang kita jumpa dalam buku teks tingkatan 4 berkaitan dengan pendudukan Jepun dekat negara kita. Ini cikgu nak tunjukkan macam mana sebenarnya stimulus supaya pelajar-pelajar itu lebih clear untuk menjawab stimulus itu macam mana. Sebagaimana pelajar perhatikan dalam gambar tersebut, kita perhatikan bila dapat sahaja gambar, macam cikgu kata tadi ke awak, tengok kepada soalan. Let's say soalan ini dia kata jelaskan maklumat yang terdapat dalam gambar tersebut. So kita perhatikan maklumat apa yang kita boleh dapat. Dan jangan lupa tolong baca maklumat tersebut. Okey, dia sebut berkaitan dengan poster propaganda. Dan di situ dia kata tentera Jepun menggunakan tulisan Jawi. Yang ketiga, ya Allah terperihalalah kami oleh tentera Jepun daripada anaya. Terdapat juga tulisan Jawi dekat bahagian atas. Dan kita nampak dalam gambar tersebut menunjukkan
tentera Jepun sedang menghulurkan tangan untuk menarik dan memberi bantuan kepada orang Melayu. So itu maklumat yang kita dapat. Jadi mata kita kena perhatikan maklumat-maklumat tersebut. Baru kita gabungkan jadi satu bentuk jawapan. Contoh, jelaskan maklumat berdasarkan gambar tersebut, 4 markah. So gambar berikut adalah poster propaganda Jepun. Di mana cikgu dapat perkataan propaganda Jepun tu? Dalam gambar tersebut dia tulis poster propaganda. Kita ambil, kita jadikan sebagai satu ayat. Kemudian Jepun telah menggunakan tulisan Jawi yang tertulis, "Ya Allah, terperihalalah kami oleh tentera Jepun daripada Anaya." Ada dimaklumkan dalam tu. Gambar tersebut juga menggambarkan tentera Jepun menghulurkan tangan untuk memberi bantuan kepada orang Melayu. Juga terdapat dalam gambar yang diberikan. Itu maksud stimulus. Kita interpretkan maklumat yang ada dalam petikan tu, jadikan satu bentuk ayat lengkap dalam bentuk perenggan, buat karangan pendek berdasarkan kepada kehendak soalan. Tetapi pelajar, takkanlah SPM akan keluar soalan bentuk begitu, terlalu mudah. Jadi soalan SPM dia boleh keluar dalam bentuk petikan. Contohnya begini. Okey, ini contoh petikan yang panjang. Dia bagi tahu berkaitan pada sambutan ke-64. Pelajar-pelajar, cikgu pun termis dah ni. Pelajar-pelajar, let me remind one more time. Bila dapat saya stimulus, kena tengok soalan terlebih dahulu. So soalan dekat sebelah ni, dia kata jelaskan maklumat satu benda. Dia kata jelaskan maklumat satu kat sini. Okey, kemudian yang kedua, bagaimanakah rakyat boleh memastikan hasrat dalam perenggan kedua tercapai? Okay, itu yang dimaklumkan dalam soalan. So dekat kepala kita, waktu kita membaca nanti, kita perlu cari dua benda. Pertama, maklumat. Yang kedua, perenggan kedua. Apa benda yang cuba di-highlightkan dalam perenggan kedua? Baru kita bergerak untuk membaca petikan. Pada sambutan ke-64 kemerdekaan negara tanah air kita ini, marilah kita membulat tekad memulihkan negara. Cabaran yang sedang kita hadapi hari ini belum pernah ditempuhi, sampai habis kita baca. Dan kita highlightkanlah apa kehendak soalan tersebut. Petikan itu berkaitan dengan apa? Jadi contoh jawapan cikgu. Maklumat yang terkandung dalam petikan tersebut ialah hasrat kerajaan agar semua pihak bersatu padu memulihkan negara. Hal ini kerana cabaran yang sedang kita hadapi, negara kita sekarang belum pernah ditempuhi oleh negara kita. Antara cabaran yang sedang kita tempuhi ialah wabak penyakit, kegawatan ekonomi yang akan turut memberi ancaman kepada politik negara. Oleh itu, kejayaan kita memerangi wabak COVID-19 akan membantu untuk memulihkan semula negara kita supaya kesejahteraan dapat kita capai. So maklumat perenggan pertama cikgu dapat dekat mana? Semua dalam petikan ini sahaja. Cuma pesanan cikgu pelajar-pelajar, untuk soalan stimulus ini, pelajar-pelajar tidak dibenarkan sama sekali untuk menyalin bulat-bulat. Maksud cikgu, ambil sebiji-sebiji semua perkataan tersebut. Bila pelajar buat tindakan begitu, markah pelajar cuma akan dapat satu sahaja. Sebab tugas pelajar adalah menjelaskan maklumat, bukan meniru maklumat. Pelajar-pelajar kena clear dekat bahagian itu. So kita ambil item-item utama, apa fokus isu dalam petikan tersebut, kita gabungkan jadi bentuk satu jawapan. Kemudian baru kita bergerak kepada soalan yang kedua. Sebaiknya soalan kedua kita buatlah sedikit perenggan untuk membezakan soalan jelaskan maklumat dan juga bagaimanakah rakyat tu. So soalan nombor 2 dia kata bagaimanakah rakyat boleh memastikan hasrat dalam perenggan kedua tercapai. So hasrat tersebut perhatikan dalam perenggan kedua. Perenggan kedua dekat mana? Yang ini. So pelajar kena analisis lah apa yang cuba disampaikan dalam perenggan kedua ni. Dia kata perlu berjuang, kejayaan ini akan membolehkan kita membuka jalan pemulihan ekonomi negara, ekonomi wajar dipulihkan, kesejahteraan rakyat perlu dipertingkatkan. So soalan tanya bagaimana rakyat boleh memastikan hasrat dalam perenggan kedua tercapai. Kita ada pasal ekonomi, kita ada pasal kesejahteraan, kita ada pasal pelaburan. So sebagai rakyat, what should we do untuk jayakan tindakan tersebut, hasrat tersebut? So jawablah macam biasa. Sebagai rakyat, kita perlu memastikan hasrat ini tercapai melalui sokongan terhadap dasar kerajaan. Misal dia pengambilan vaksin agar wabak penyakit dapat dikekang, yang akhirnya akan memulihkan semula pelbagai sektor ekonomi negara. Sebab soalan dia kata rakyat. So apa tindakan rakyat sebenarnya? Rakyat kena bertindaklah sokong dasar kerajaan. Kalau kerajaan kata semua rakyat digalakkan untuk mengambil suntikan vaksin, kita ambil suntikan vaksin. Sebab apa? Nak sokong hasrat kejayaan
yang dihasratkan oleh kerajaan kita untuk mencapai kejayaan. Selain itu juga sebagai rakyat, kita perlu memastikan perpaduan dan kebersamaan dalam kalangan rakyat terus kukuh. Hal ini akan menjadi faktor penting bagi memastikan kebolehpercayaan pelabur-pelabur terhadap negara kita. Bila pelabur makin ramai, akan beri pulanganlah kepada rakyat dan juga negara. Maka menjawablah soalan ini dengan baik, dapatlah total 8 markah. Ini contoh soalannya. Okey pelajar, jom kita tengok beberapa contoh soalan percubaan. Okey pelajar, yang pelajar-pelajar nampak ini merupakan soalan trial Negeri 9. Konsep Negeri 9 ini sama macam soalan yang atas. Dia tanya, jelaskan maklumat yang terkandung. Kalau pelajar nampak ni kan, jelaskan maklumat yang terkandung dalam petikan ini. Okey, pelajar perhatikan pelajar. Okey, dia kata kat sini, okey, jelaskan maklumat yang terkandung dalam petikan tersebut dan kesan sekiranya tiada permufakatan dalam negara kita. Apa yang akan berlaku? So, kerja pelajar kena buat apa? Kena membaca. Soalan minta jelaskan maklumat. Cari apakah 4 maklumat yang terkandung dalam petikan ini. Macam biasa pelajar, cikgu ulang lagi sekali. Jangan kita ambil bulat-bulat. Jangan kita tiru sebiji-sebiji tanpa mengubah sebarang bentuk struktur ayat. Itu bukan jelaskan maklumat. Itu meniru maklumat. So, kita cari 4 item, kemudian kita gabungkan, jadilah bentuk jawapan yang lengkap macam awak nampak dekat sebelah yang warna biru ni. So cikgu buat kat sini adalah, maklumat yang terkandung ialah perlembagaan negara terhasil dari idea Raja-Raja Melayu dan pemimpin masyarakat pelbagai kaum. Cikgu dapat kat mana perkataan ini? Cikgu dapat daripada petikan tersebut. So selain itu, maklumat lain juga berkaitan dengan permufakatan atau konteks sosial antara kaum berjaya mewujudkan perpaduan dalam negara kita. Oleh itu, generasi muda dituntut untuk mencontohi nilai kerjasama dan tolak ansur ini. Hal ini akan mewujudkan kesedaran untuk memelihara perlembagaan, seterusnya mempertahankan hak semua masyarakat. Kita gabungkan, buat struktur ayat yang cantik, ada penanda wacana, maka dapatlah 4 markah dekat situ pelajar. So, baru kita bergerak kepada soalan yang kedua. Soalan kedua dalam kertas ini dia tanya berkaitan kesan sekiranya tiada permufakatan dalam negara kita. Pelajar-pelajar, cikgu percaya waktu percubaan hari tu, ada pelajar yang dia tak jawab pun jelaskan maklumat tu. Dia terlepas pandang. Dia hanya jawab berkaitan kesan sekiranya tiada permufakatan dalam negara kita. Pesanan cikgu, kalau pelajar-pelajar cuma jawab kesan tanpa jawab jelaskan maklumat, walaupun awak senaraikan sebanyak mungkin pun kesan, tetap tak akan dapat full mark sebab soalan itu dia ada 2 soalan. Pelajar cuma jawab 1 soalan. Jadi pelajar kena beringatlah benda tu. So, kesan sekiranya tiada permufakatan dalam negara kita ialah akan menyebabkan politik negara menjadi tidak stabil. Hal ini akan menjadikan negara kita tidak aman sehingga boleh membawa kepada pergaduhan. Misalnya, peristiwa berdarah 13 Mei mungkin akan berulang semula. Akhirnya akan menyebabkan kedaulatan negara akan tergugat. So, maka akan lengkaplah jawapan kita bagi soalan, jelaskan maklumat dan kesan sekiranya tiada permufakatan dalam negara kita. Okey, cikgu harap dapat follow lah apa kaedah yang cikgu pesankan ini. Sekarang kita tengok soalan nombor 2. Soalan kedua ini dia sedikit berbeza berbanding soalan yang pertama tadi. Kalau soalan pertama tadi dia minta 2 perkara. Jelaskan maklumat, dan yang kedua kesan kalau tiada permufakatan. Untuk soalan begini, dia hanya bagi 1 soalan sahaja. Berikan ulasan anda berdasarkan petikan di bawah. Petikan pun tak panjang, tapi dia minta 8 markah. Pelajar-pelajar yang ini perlu untuk take note. Kalau soalan berkaitan dengan ulasan, pelajar-pelajar tidak dibenarkan untuk mengambil ayat macam jelaskan maklumat soalan yang atas tadi. Itu kalau jelaskan maklumat, kita ambil beberapa petikan, kita gabungkan jadi satu jawapan. Kalau soalan pasal ulasan, bila ulasan pelajar-pelajar perlu untuk clear bahawa ulasan itu tak boleh kita nak ambil petikan. Kita nak gabung tak boleh. Ulaskan. Bila ulaskan itu, kita kena bagi opinion kita sendiri pelajar-pelajar. Tetapi opinion yang akan kita berikan tak boleh lari daripada petikan. Kalau kita perhatikan petikan ini kan, dia cakap berkaitan dengan pengasingan kuasa. Kita cari key point dia. Pengasingan kuasa, lepas tu dia berkaitan kat sini mengelakkan berlakunya ketidakadilan,
pengasingan kuasa berkaitan fungsi yang berlainan, fungsi-fungsi dijalankan oleh badan-badan tertentu. So maksud dia, soalan ini berkehendakkan kepentingan pengasingan kuasa. Jadi semua jawapan pelajar-pelajar mesti berkaitan kelebihan pengasingan kuasa. So untuk soalan berkaitan dengan ulasan, dia memerlukan sedikit kemahiran untuk kita meneliti apakah fokus utama dalam petikan yang cuba disampaikan. So oleh sebab soalan ini meminta pelajar-pelajar untuk menceritakan tentang pengasingan kuasa, semuanya berkaitan dengan kepentingan pengasingan kuasa ataupun kelebihan pengasingan kuasa tu apa pelajar-pelajar. So kita buatlah jawapan dia berkaitan dengan pengasingan kuasa. Buat macam soalan kebat biasa kita jawab tu, iaitu petikan tersebut berkaitan kepentingan konsep pengasingan kuasa yang diamalkan dalam negara kita. Antaranya ialah bertujuan untuk mengelakkan daripada berlakunya pertindihan bidang kuasa dalam pentadbiran negara. Selain itu, ianya akan memastikan supaya tidak ada penyalahgunaan kuasa yang mungkin berlaku sekiranya konsep ini tidak dipatuhi. Di samping itu juga, pelaksanaan ini juga penting agar setiap institusi dapat bertindak tanpa diganggu oleh orang lain. Contohnya, badan kehakiman membuat keputusan tanpa campur tangan daripada badan pelaksana. Hal ini menyebabkan perjalanan pentadbiran kita berjalan dengan licin dan teratur. Akhirnya akan memastikan keamanan negara terjamin, seterusnya mengekalkan kestabilan politik dalam negara kita. Semua jawapan ini langsung tidak ada ayat dalam petikan tersebut sebab ulasan tak dibenarkan untuk mengambil maklumat dalam petikan. Jadi pelajar-pelajar tolong pesanan cikgu, bezakan antara jelaskan maklumat dan yang kedua adalah ulasan. Cara menjawab berbeza. Jadi pelajar-pelajar kena perhalusi betul-betul. Okey, contoh soalan berikutnya pula. Kita tengok berkaitan dengan ini, dia bagi contoh gambar, poster pula. So dia bagi poster berkaitan dengan rancangan Malaysia ke-11. Dia bagi tagline dia, pertumbuhan berpaksikan rakyat, merupakan rancangan pembangunan 5 tahun. Semua benda ni lah berteraskan prinsip bangsa Malaysia. Macam biasa, baca soalan dulu, dia minta mesej. Bila minta mesej, kita perhatikan apa yang cuba disampaikan dalam poster tersebut. Dan yang kedua, dia tanya langkah-langkah menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara maju. So konsep yang sama menjelaskan maklumat, kita ambil apakah mesej yang terkandung dalam petikan poster tersebut. Kita ambil je lah. So contoh jawapan yang cikgu buat dekat sini, mesej yang terkandung dalam poster tersebut ialah hasrat rancangan pembangunan 5 tahun iaitu bermatlamat pertumbuhan yang berpaksikan rakyat. Cikgu dapat dekat mana yang berpaksikan rakyat tu? Kalau pelajar-pelajar perhatikan, ni yang atas ni, pertumbuhan berpaksikan rakyat. Kita ambil lah poin tu, kita gabungkan jadi bentuk ayat. Itu maksud cikgu berkaitan dengan huraikan mesej, jelaskan maklumat, teknik, kaedah yang sama. Cuma berbeza kalau ulasan. Sama juga kita ambil 4 item dalam poster tersebut, gabungkan jadi bentuk satu esei, satu perenggan. Baru kita selesai, kita jawab soalan nombor 2, iaitu langkah-langkah menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara maju. So tak ada masalah, terus jawab macam biasa sahaja. Langkah menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara maju ialah melahirkan generasi yang mempunyai pelbagai ilmu dan kemahiran. Hal ini bagi memastikan negara kita memiliki tenaga kerja pakar yang mampu membangunkan negara. Misalnya tenaga kerja dalam bidang automotif yang akan menghasilkan pelbagai inovasi dalam negara kita. Oleh itu, imej negara kita sebagai sebuah negara membangun yang kompetitif di rantau ini akan meningkat. So maksud kat sini pelajar, untuk soalan kedua kan, kalau soalan pertama dia minta mesej, soalan kedua dia tanya langkah. Kalau langkah tu kita nak menggunakan konsep fakta, huraian, contoh, inferen, carry on, tak ada masalah. Kalau kita rasa tak boleh nak buat fakta, huraian, contoh, inferen, kita nak senaraikan keempat-empat jawapan kita itu adalah langkah, juga tak ada masalah, carry on. Cuma pelajar-pelajar, calon-calon semua, pesanan cikgu, bagi calon-calon yang nak menggunakan fakta keempat-empatnya, pastikan fakta itu tidak berdiri dengan hanya fakta. Maksud dia, kena tambah sedikit huraian. Contohnya jawapan begini, langkah menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara maju ialah melahirkan generasi yang mempunyai ilmu pengetahuan supaya dapat menjadi pewaris negara yang mampu memajukan negara. Kita tambahkan sedikit jawapan itu, baru dapat markah yang baik bagi soalan bentuk begini. Okey, cikgu harap dapat follow ya pelajar-pelajar berkaitan dengan teknik yang cikgu kongsikan ini. Berikutnya kita tengok contoh yang ini pula. Soalan ini dia tanya, dia bagi satu statement. Ini juga bentuk stimulus.
Antara ancaman yang kita sangat bimbang ialah bagaimana negara menjadi tumpuan kemasukan pelarian seperti Myanmar, Somalia, Sri Lanka dan Yaman yang boleh menceroboh masuk sempadan negara. Bagaimanakah isu tersebut boleh menggugat negara kita? Calon-calon semua, kalau calon-calon pelajar masih ingat masa awal tadi cikgu ajar awak kan, cikgu pesan untuk menjawab soalan stimulus ini, pertama kita kena tahu teknik yang betul. Yang kedua, kita kena baca key point dia. Yang ketiga, isu semasa. Kalau pelajar-pelajar langsung tidak ada isu semasa berkaitan dengan maklumat negara kita, akan menyukarkan anda untuk jawab kalau keluar soalan bentuk begini. Walaupun 4 markah aja, tapi kalau kita tak tahu pelarian tu apa, Sri Lanka tu apa, jadi sukarlah untuk kita jawab benda tu. Sedangkan soalan ni mudah aja. Okey, contoh soalan. Soalan yang tanyakan, isu tersebut boleh menggugat negara kita. Bagaimana boleh menggugat negara kita? Okey, jom tengok contoh jawapan dia. Senang je soalan ni. Isu tersebut boleh menggugat negara kita kerana akan meningkatkan masalah kadar jenayah dalam negara. Hal ini kerana tanah-tanah kerajaan berpotensi untuk diceroboh bagi kepentingan peribadi. Misalnya bagi mendirikan kawasan perumahan setinggan. Oleh itu, tindakan ini akan menyebabkan banyak kesan negatif terutamanya kepada kedaulatan negara. So, cikgu gunakan konsep fakta, huraian, contoh, inferen. Kalau pelajar-pelajar nak menggunakan fakta kesemuanya, tak ada masalah. Like I'm said before, wajib kena berdiri dalam bentuk ayat yang lengkap. Panjangkan sedikit, bagikan sedikit huraian, maka dapatlah kat situ 4/4 pelajar-pelajar. Okey, berikutnya soalan begini. Okey, perhatikan pelajar. Malaysia sentiasa bekerjasama dalam menjayakan hasrat sidang kemuncak bumi di Rio de Janeiro dalam usaha memelihara alam sekitar selari dengan deklarasi Agenda 21. Bila pelajar-pelajar baca statement tu kan, terus rasa macam ayo matilah, susah sangat ni, nak jawab macam mana ni? So soalan tanya, berilah pandangan anda terhadap penyataan tersebut. Nampak macam berat sebab dia tulis itu sidang kemuncak bumi, dia ada pula Rio de Janeiro, ada pula Agenda 21, sedangkan semua item tu mengandungi dalam buku, terdapat dalam buku tingkatan 5 bab 10. Kalau kita tahu item sidang kemuncak bumi itu pasal apa, dan dapatlah jawapan dengan mudah. Sebenarnya keyword dekat sini, Malaysia sentiasa bekerjasama dalam menjayakan. Maksud kehendak soalan ini, apa yang Malaysia buat untuk menjayakan hasrat sidang kemuncak bumi, iaitu hasrat untuk menjaga alam sekitar. Jawapan dia related dengan awak aja. Awak memang nampak setiap hari benda tu. Contoh, jom tengok. Apa tindakan kerajaan kita? Membuat hutan simpan bagi memelihara flora dan juga fauna, mengekalkan kelestarian alam sekitar. Contoh, Taman Negara Sepilok, Taman Negara Royal Belum. Kita juga mengembangkan teknologi hijau. Kita juga committed dalam membuat konsep 3R, recycle tu, untuk jadikan sebagai agenda negara kita. Itu je kehendak soalan tu. Okay, jadi tak adalah berat mana pun pelajar-pelajar. Okey pelajar, terakhir daripada cikgu untuk penerangan cikgu, perkongsian cikgu ini adalah berkaitan konsep 1+7. Yang ini mungkin pelajar-pelajar dia akan terfikir apa itu konsep 1+7. Pelajar, contoh soalan Negeri Sembilan ini pelajar. Pelajar-pelajar cuba perhatikan. Soalan ini dia minta 2 perkara. Pertama, dia minta jelaskan maklumat. Okey, kalau perhatikan dia minta jelaskan maklumat yang terkandung dalam petikan tersebut. Macam cikgu kata, kalau soalan minta jelaskan maklumat, mungkin kita, bukan mungkin lah, memang kena bagi 4 benda, 4 perkara. Untuk bagi 4 perkara tu, kan ayatnya panjang, ada 3 perenggan. Adakah daripada 4 yang kita pilih, yang kita anggap itu adalah maklumat penting? Adakah semua ke-4 itu penting? Mungkin daripada 4 itu, 1 yang mengena ataupun 2 yang mengena. Kalau 2 mengena, akan dapat 2/4 sahajalah untuk jelaskan maklumat. Kan rugi markah. Soalan stimulus, kita kena target full mark. Sebab soalan ni soalan akan membantu pelajar. Dekat sinilah munculnya konsep 1+7. Maksud 1+7 dekat sini pelajar-pelajar adalah, oleh sebab kita tak yakin jelaskan maklumat itu yang kita ambil tu cukup tak 4 markah, kita buat 4 ayat macam biasa, titik tinggalkan dekat situ.
Kita tengok soalan nombor 2. Soalan nombor 2 dia kata kesan sekiranya tiada permuafakatan dalam negara kita. Maksud kat sini adalah kesan sekiranya tiada permuafakatan, pelajar-pelajar perlu panjangkan jawapan. Kalau pelajar-pelajar nak gunakan kaedah fakta huraian contoh inferen untuk kesan ini, pelajar-pelajar kena buat 2 set fakta huraian contoh inferen. Jadinya kesan yang perenggan kedua tadi akan dijadikan sebagai backup kepada jelaskan maklumat kalau jelaskan maklumat itu tidak mencukupi untuk dapat 4/4. Itu maksud 1 tambah 7. Untuk kita buat 1 tambah 7 ni kan pelajar, dah tentulah ianya memerlukan komitmen masa yang sedikit panjang. Sebab kita kena bagi panjang jawapan. Jadi untuk kertas 2 ni, pengurusan masa calon-calon sangat penting. Agihkan masa betul-betul dan berikan tumpuan kepada stimulus, sebab soalan stimulus ini adalah soalan yang kita rasa mudah untuk bantu pelajar. Sebab maklumat dah ada depan kita, kita untuk tarik maklumat tersebut jadikan sebagai satu ruang jawapan kita kat bawah. So dah harap benda ini mampu untuk pelajar-pelajar beri tumpuan. Ingat pesanan cikgu, sebab soalan stimulus ini adalah soalan yang tak tahu teknik, pelajar-pelajar akan rasa susah. Bila kita tahu teknik dia, insya-Allah benda tu akan mudah bagi pelajar-pelajar. Jadi cikgu harap sedikit perkongsian cikgu ini dapatlah untuk memberi bantuan kepada pelajar-pelajar untuk lebih faham apa itu teknik stimulus. Dan cikgu nak recall lagi sekali tentang stimulus ini pelajar-pelajar. Pertama, jangan lupa stimulus ini boleh datang daripada pelbagai bentuk penyoalan. Boleh berdiri sebagai jelaskan maklumat, boleh berdiri dalam bentuk ulasan, dalam bentuk pandangan, dalam bentuk respon, hujah. Jadi pelajar-pelajar kena teliti kata tugas yang diberikan dalam setiap soalan. Kemudian pastikan pelajar-pelajar baca dulu soalan, baru bergerak kepada petikan, supaya kita nak akal kita signage dengan soalan untuk cari petikan itu nak cari apa. Okay? Kesan ke, langkah ke, maklumat ke, mesej ke. Pelajar kena perhatikan perkara tersebut. Berikutnya, cikgu nak pesan lagi sekali berkaitan dengan agihan masa. Untuk agihan masa ni, pelajar-pelajar pastikan agihan masa tu pelajar-pelajar perhalusi betul-betul. Jangan sampai terlebih masa untuk soalan lain sehingga mengganggu soalan stimulus. Pandai-pandai bahagi masa betul-betul begitu. Dan akhirul kalam daripada cikgu, cikgu doakan semoga dipermudahkan urusan untuk kamu jawab soalan SPM, terutamanya soalan stimulus. Perhatikan betul-betul kehendak soalan. Belajar untuk panjangkan jawapan kita, sebab setiap masa itu dalam Dewan Exam sangat bermakna kepada kita. Selagi mana ketua pengawas belum berkata masa menjawab sudah tamat, selagi itulah semua pelajar-pelajar mempunyai ruang dan peluang untuk berjaya. Kerana manusia yang berjaya adalah manusia yang tidak pernah berhenti berusaha. So, sekian daripada cikgu. Terima kasih. Assalamualaikum. Good luck semua.